Anda ada masalah semasa memilih fuse? Nak pakai saiz apa? Wire pula nak pakai saiz apa? Berapa panjang? I say man, macam MLM pula ayat aku ni kan. Jom kita discuss. Okay, salam sejahtera kawan-kawan. Dan selamat kembali kepada channel YouTube saya, iaitu Audio Info Malaysia, bersama saya Bro Rude. Okey, sebenarnya kita ada dua cara untuk tentukan size fuse ni. Yang pertama, kita tengok pada built-in fuse pada power amp. Okey, untuk cara pertama senang saja. Kita hanya perlu tengok pada power amp kita tu, di sebelah sisi dia tu dia ada plug-in fuse kan. Di fuse tu kita kira ya berapa biji dan kita totalkan semua. Kita campurkan semua. Contoh saya bagi dalam gambar ni tunjuk ada 3 biji. Saya ambil contoh sebiji 30 am. So 3 biji dalam 90 am. Okey, lepas sudah dapat 90 am kan nilai tu. Okey, sekarang kita sudah boleh pilih size fuse yang kita nak. Contoh bagi saya akan pilih 80 am. Sebab kat pasaran ni saya duk nampak 80, 100, itu 100 lebih kan. So kita nak dapat 90 tu susah lah. Saya akan pilih 80. Sebab 90 yang saya kira dapat ni ialah diset oleh kilang, ialah maximum power, maximum am ialah 90. So 80 ni sebenarnya tidak masalah pun. Tapi ada juga yang pasang dalam 100 pun tidak masalah, sebab bila short putus juga fuse tu. Kalau sudah pilih 80, selepas itu dia punya fuse kerak putus, boleh up lagi ke 100. Okey, untuk cara kedua pula ialah kiraan berdasarkan power amp punya spek. Okey, biasanya cara kedua ni kita akan pakai apabila kita tak boleh melakukan cara pertama, iaitu sesetengah power amp ataupun monoblock. Kadang-kadang ada yang tiada built-in fuse. Okey, dekat power amp unit tu tak ada built-in fuse pun, tak ada fuse pun. So, tapi kita boleh gunakan kiraan berdasarkan spek yang diberi oleh power amp ataupun monoblock itu, dan untuk menentukan dia punya fuse size. Okey, untuk cara kedua ni saya ambil sebiji am contoh. Okey, sebagai contoh pengiraan. Okey, am ni ialah Infinity Reference 704A, iaitu 4 channel punya am. So dia punya spek ialah 70 watt RMS untuk 4 channel pada 4 ohm, ataupun 100 watt RMS untuk 4 channel pada 2 ohm, dan juga 200 watt RMS pada 2 channel di 4 ohm pada bridge mode. Okey, untuk pengiraan pertama kita kena ambil spek dia. Okey, contoh kita ambil 70 watt untuk 4 channel kan. Kita ambil 70 kali dengan 4. So kita akan dapat 280 watt. Okey, tak apa, kita next, kita pergi ke kiraan kedua. Kita ambil pula mengikut spek dia 100 watt untuk 4 channel pada 2 ohm. Okey, kita akan dapat 400 watt pada 2 ohm. Okey, next kita kira juga 200 watt untuk 2 channel pada 4 ohm bridge mode. Kita dapat juga 400 watt. Okey, dalam 3 kiraan ni kita pilih watt yang tertinggi, iaitu 400 watt. Selepas kita pilih, kita ambil watt itu. Okey, watt ni 400 ni ialah RMS. So kita kena kira maximum power dia untuk am ni. 400 biasanya kita akan kali 2 untuk dapatkan 800 watt. 800 watt ni ialah maximum power dia. Lepas kita dah dapat 800 watt, kita ambil 800 watt ni bahagi dengan 13.8. Okey, kenapa kita ambil 13.8? Okey, 13.8 ni adalah voltage daripada kereta semasa kereta duk start.
biasanya range dia adalah 13.8 hingga 14.8. So tapi saya ambil baseline lah 13.8. So 800 watt kita bahagi 13.8 volt, kita akan dapat 58 amp. Okey, ini amp dia punya maximum fuse untuk maximum power adalah 58 amp. Okey, berdasarkan pengiraan saya ni, okey, saya akan tunjukkan amp yang diset oleh kilang. So kita akan tengok amp yang diset untuk daripada kilang fuse tu sama tak dengan pengiraan kita ni. Okey, ni tengok dia punya spek. Fuse rating dia 30 amp kali 2 bersamaan dengan 60 amp. So amp Fortuner ni ialah fuse yang diberi oleh kilang ialah 60 amp. Okey, apa yang kita dapat ialah 58 amp. So dia punya reading lebih kurang. Okey, untuk rumusan cara pertama tu kita kira kita dapat 90 amp kan. Okey, bagi saya pilihan saya adalah 80 amp. Okey, ataupun 100 amp pun tak ada masalah, tapi bagi saya lah, saya lagi memilih untuk pasang fuse 80 amp kerana 90 amp ialah maksimum amp yang operasi oleh power amp itu. So kalau power amp itu beroperasi lebih pada 90 amp, fuse dia akan putus. Jika kalau saya memilih 80 amp untuk second fuse, jika power amp itu beroperasi lebih pada 80, fuse pertama akan putus dulu. So power amp masih selamat. Dan jika kita pilih 100 amp dan power amp tu beroperasi lebih pada 90, second fuse akan putus, built-in fuse tu. So dua-dua cara ni masih selamat lah. Ada 80 atau 100, kalau berlaku short, dua-dua pun akan putus, tiada masalah. Satu lagi, kenapa saya mention 80 ataupun 100 sahaja? Kenapa saya tak pilih saja fuse 90 amp? Sebab dekat Malaysia ni kan, yang saya ada perhati ni, fuse yang dijual di pasaran ni yang saya nampak ialah 80 amp, 100 amp, 120, 150 dan ke atas lah. Saya jarang lah saya nak nampak 90 amp punya fuse. So itu yang saya milih 80 ataupun 100 ni. Okey, untuk cara kedua pula, dalam pengiraan kita dapat 58 amp. Sebab apa kita kena kira daripada spek power amp itu, sebab dia tiada built-in fuse untuk kita lihat kan, macam cara pertama. So kita kena guna cara kedua. So dalam cara kedua ni kita kena guna cara kedua sebab power amp tak ada built-in fuse. Ini menyebabkan kita kena tambah fuse depan dia untuk protect power amp. So cara kedua ni sangat penting untuk monoblock ataupun power amp yang tiada built-in fuse. Dia punya pilihan kita ni tak boleh jauh sangat daripada kiraan yang kita dapat. Contoh saya dapat 58. Okey, pilihan saya adalah 60. Okey, kita tak boleh pilih 70, 80, tak boleh, sebab jauh sangat. Ataupun paling selamat adalah pilihan kita ni, amp kita yang fuse amp kita yang pilih mesti rendah daripada kiraan yang kita dapat. Itu baru selamat. Contoh saya pilih 60, ini hampir sama, tiada masalah. Okey, untuk pemilihan wire size pula berdasarkan amp yang kita kira tadi. Okey, pertama sekali saya selalu menggunakan sistem wire size American Wire Gauge ataupun AWG. Ialah satu sistem yang menentukan size wire itu. Okey, kita dapat melihat dalam sistem wire size AWG ni, nilai wire size ni dia dikira dalam bentuk numbering lah. Contoh 10 GA, 12 GA, 14 GA dan seterusnya. Dan kalau rakan-rakan perhati, dia punya wire size ni, contoh number 10 adalah size yang besar daripada number 12. So dia punya sistem ni, number GA dia semakin besar, size wire semakin kecil. Dan terbaliknya ialah numbering dia semakin kecil, size wire dia semakin besar.
Okey, kita ambil contoh daripada cara kedua tadilah, yang kita kira tadi dapat 60 M kan. Okey, kita dapat 60 M berdasarkan carta ini. Kita tengok sebelah kiri ampere tu. Okey, 60 M berada di range 50 hingga 65. So, saya ambil contoh panjang wire yang kita dah dapat kira dalam lebih kurang 3 meter. Contoh saya ambil panjang wire 3 meter. So, daripada 60 M dan berlawan dengan 3 meter, wire size yang kita perlu ialah 8 gauge. Kalau semakin jauh jarak daripada bateri ke power amp, semakin jauh size wire akan semakin besar. So dalam contoh kita ni, kita dah dapat 8 gauge ataupun 8 GA. Okey, size yang kita kena pilih size wire adalah 8 GA ataupun lebih besar daripada 8 GA. Kita tidak boleh memilih wire yang saiz kecil daripada 8GA. 8GA adalah saiz wire yang minimum. Okey, kita boleh pilih wire yang lebih besar daripada 8GA, tiada masalah. Cuma akan rugi sajalah sebab saiz wire semakin besar, harga semakin mahal. So kalau di future ataupun masa hadapan, rakan-rakan tiada niat untuk upgrade power amp kan, yang lebih besar, bolehlah memilih saiz wire yang ngam-ngam 8GA. Okey rakan-rakan dan kawan-kawan, video saya kali ini sudah sampai penghujung. Okey, saya berharap dari video yang dikira panjang ini, kawan-kawan dapat menonton sampai habis dan dapat ilmu dan manfaat yang saya share ini. Saya berterima kasih kerana anda menonton sampai habis. Kalau rakan-rakan dan kawan-kawan suka ilmu sharing saya ni, rakan-rakan bolehlah tekan like dan subscribe channel saya sebagai tanda support saya. Okey, rakan-rakan juga boleh share video ni ke grup-grup audio kan. Okey, saya berharap next video saya akan share lagi tentang ilmu-ilmu car audio ni. Terima kasih rakan-rakan.